Assalamualaikum geng. Oke, hari ini kita ada topik yang menarik untuk kita bincangkan. Hari ini aku akan ceritakan tentang semua jenis breeding yang ada di dalam series anime Kimetsu no Yaiba. Video ni aku akan bahagikan dua part lah. Part pertama aku akan ceritakan tentang breeding yang dah ditunjukkan dalam anime dia. So part ni korang jangan risau lah, tiada spoiler. Okay, kalau aku terbagi spoiler pun mungkin just spoiler yang kecil je, bukan yang besar. Okay, dan part kedua aku akan ceritakan tentang breeding yang belum ditunjukkan lagi dalam anime dia. So memang part ni semua spoiler lah. Kalau korang nak teruskan tengok, watch at your own risk. Sebelum aku mula, aku akan ceritakan sikit lah macam mana breeding ni berfungsi. Breeding teknik ataupun teknik pernafasan adalah teknik bertarung yang diajarkan di dalam Demon Slayer Corps. Tujuan breeding ni adalah untuk meningkatkan kemampuan fizikal dan juga mental pengguna dia. So pengguna daripada breeding teknik ni, diorang akan lakukan beberapa form bernafas lah yang istimewa. So diorang akan tingkatkan kapasiti paru-paru diorang dan diorang akan tambahkan oksigen ke dalam darah diorang. Bila diorang punya kapasiti paru-paru ni bertambah dan juga oksigen tu dah masuk dalam darah diorang, secara tidak langsung diorang ni dah tingkatkan kemampuan fizikal diorang dan juga mental diorang beserta stamina diorang sekali. Itu untuk introduction lah daripada breeding teknik. Aku sambung ni part pertama. First breeding adalah water breeding. Water breeding ni yang diketahui user dia adalah Kamado Tanjiro, Urokodaki Sakonji, Giyu Tomioka, Makomo dan juga Sabito. Water breeding ni dia apply elemen air dalam teknik bertarung user dia lah. Aliran air tu korang boleh nampak juga dia ni fleksibel. Total form daripada breeding ni adalah sebanyak 10 form. Dan Giyu dia tambahkan breeding dia sendiri. So jadilah 11 form total kesemuanya. Form ke-11 daripada water breeding ni dia unik sikit sebab dia ni jenis defensive style. Bila Giyu gunakan form ke-11 ni, dia akan create semacam shield around dia. So apa-apa attack akan kena dengan Giyu, dia akan macam nullify. So Giyu macam invincible lah time tu. Tapi teknik ni dia boleh kena tembus kalau serangan tu betul-betul laju ataupun kuat. Jadi teknik ni takkan berkesan dengan serangan jenis macam tu. Yang kedua pula adalah thunder breeding. User dia yang diketahui adalah Zenitsu Agatsuma dan juga guru dia Jigoro Kuwajima. Thunder breeding ni mengambil elemen petir which is pantas dan tangkas dan masukkannya dalam style bertarung pengguna dia tu. Jadi pengguna dia ni akan channelkan kekuatan diorang tu ataupun energi diorang dalam kaki supaya kaki diorang ni akan lebih kuat lah. Jadi diorang akan dapat bergerak dengan pantas. Total daripada breeding ni adalah sebanyak 6 form. And Zenitsu cuma boleh guna satu lah. Tapi kalau manga spoiler, diorang tahulah Zenitsu boleh guna apa lagi. Okay. Yang ketiga pula adalah beast breeding. Beast breeding ni diciptakan oleh Inosuke. Inosuke ciptakan breeding dia sendiri masa dia survive dalam hutan tu. Masa dia kena jaga oleh babi-babi hutan tu, masa dia cuba survive, dia dah create dia punya breeding sendiri. Okay, keistimewaan daripada beast breeding ni akan tingkatkan sense of touch pengguna dia. Jadi Inosuke ni dia sensitif dengan serangan yang dia akan receive. Macam contoh kalau serangan tu dah hampir kena dengan Inosuke, dia dah boleh rasa serangan tu akan datang. Jadi reflect dia memang sangat laju. Total daripada breeding ni adalah sebanyak 11 form. And form ke-7 adalah form yang istimewa. Sebab form ke-7 ni bukan digunakan sebagai serangan, tapi digunakan untuk mengesan musuh. So macam kalau korang nampak dekat Akro itu, Inosuke gunakan form ke-7 daripada beast breeding untuk mengesan demon-demon yang ada di mountain tu. Dia punya range tu luas sangat. Inosuke dapat rasakan ke semua demon yang ada di mountain tu. Even though mountain tu besar kan macam tu, tapi Inosuke dapat rasa, dia dapat tahu. And yang breeding keempat pula adalah insect breeding. Insect breeding ni diciptakan oleh insect pillar Shinobu Kocho untuk compensate dia punya lack of physical ability. Sebab Shinobu punya tubuh ni kecil and dia tak mampu gunakan pedang yang macam biasa tu. Jadi dia create breeding dia sendiri. Style bertarung daripada insect breeding ni, user dia akan lakukan serangan macam tebuan. Dia akan tusuk musuh dia ataupun demon yang dia orang lawan tu lah. Dia akan apply racun wisteria di hujung pedang dia tu. So bila dia tusuk enemy dia, racun tu akan masuklah dalam tubuh demon tu and demon tu akan slowly mati. Demon ni dia mati ada dua cara. Either kau racun dia dengan daun wisteria ataupun kau potong kepala dia. Potong kepala dia ni yang memang semua Demon Slayer lain buat lah. Total form daripada breeding ni adalah sebanyak 4 form. Okay, itu untuk part pertama. Settle part pertama. Sekarang aku akan masuk lagi part kedua. Okay, aku ingatkan balik, part ni adalah spoiler. So kalau nak teruskan tonton, watch at your own risk. Breeding yang kelima. Breeding yang kelima ni adalah flower breeding. User dia yang diketahui adalah
adalah Kanai Kocho, kakak dari Shinobu, dan juga Kanao Suyuri. So breathing ni dia punya style bertarung adalah elegan, cara elegan lah. And total form daripada flower breathing ni adalah sebanyak 7 form. Form yang ketujuh ni adalah form yang paling kuat, di mana user dia akan fokuskan tekanan, memaksimumkan tekanan di mata diorang. So diorang akan nampak dunia ni macam dalam keadaan slow-mo. Dunia bergerak dengan sangat perlahan. So senanglah diorang nak pergi serang enemy diorang, anticipate apa yang lawan diorang akan buat, and so on. Cumanya cons daripada form ni, user dia boleh mengalami buta kalau digunakan dalam tempoh waktu yang lama. Yang keenam pula adalah love breathing. Love breathing ni digunakan oleh love pillar Mitsuri Kanroji, and style bertarung daripada love breathing ni dia berbentuk sebatan. Kalau korang nampak weapon Mitsuri nanti, dia punya weapon tu dia special. Dia punya pedang tu boleh membengkok. Okay. Jadi bila Mitsuri serang, dia akan macam menyebat macam tu. Tu love breathing. Total daripada love breathing ni adalah sebanyak 6 form. Form yang ketujuh pula adalah flame breathing. Flame breathing ni diketahui user dia so far adalah Rengoku Kyojuro, bapak dia Shinjuro, dan juga adik dia Senjuro. Flame breathing ni diorang ambil elemen api, efek terbakar api tu di-apply dalam flame breathing ni. Mana-mana demon yang terkena serangan daripada flame breathing user, diorang akan dapat sensasi kena bakar macam tu. And total form daripada flame breathing ni adalah sebanyak 9 form. Form yang ke-9 ni adalah yang form paling kuat, where Rengoku akan fokuskan energi ke dalam tubuh dia dan dia akan hasilkan aura api yang sangat kuat. Api ni dia punya kuat sampai dikatakan boleh bakar kulit Rengoku tu. And lepas Rengoku guna serangan daripada form yang ke-9 ni, dia akan tinggalkan jejak-jejak api dekat sekeliling dia. So surrounding dia tu macam neraka. Mungkin over lah aku cakap macam neraka kan, tapi korang boleh bayang lah surrounding dia tu macam ada api-api macam tu kan. Lepas tu breathing yang ke-8. Breathing yang ke-8 ni adalah sound breathing. Sound breathing ni digunakan oleh sound pillar Uzui Tengen. So sound breathing ni dia akan allow user dia untuk baca pergerakan musuh, dan juga dia akan tukarkan pergerakan musuh tu kepada irama. And Uzui akan analyze lagi irama ni, so dia akan dapat predict next movement enemy dia. Total daripada breathing ni adalah sebanyak 5 form. Form yang ke-9. Form yang ke-9 ni adalah wind breathing. Wind breathing ni digunakan oleh wind pillar Shinazugawa Sanemi. Cara bertarung diorang akan gunakan udara di sekitar diorang tu, dan diorang akan increase udara tu jadi udara yang lebih kuat, angin yang lebih kuat. Diorang akan hasilkan storm, dan benda tu boleh digunakan sebagai offense dan juga defense. And total daripada breathing ni adalah sebanyak 9 form. Next form yang ke-10 adalah mist breathing. Mist breathing ni digunakan oleh mist pillar Muichiro Tokito. So efek daripada mist breathing ni dia ganggu sense enemy dan juga surrounding dia. Total daripada form ni adalah sebanyak 7 form. Form yang paling kuat adalah form yang ke-7 lah, di mana Tokito dia akan tukarkan tempo movement dia tu, dan dia akan hasilkan kabus yang tebal di sekeliling dia. Bila Tokito keluar dari kabus tu, dia akan bergerak dengan sangat slow, sangat perlahan. Tapi bila dia bersembunyi balik dalam kabus dia tu, dia akan bergerak dengan sangat laju. So enemy pun akan rasa susah lah untuk catch dengan Tokito ni. Okay, Tokito muncul sebelah kanan, baru nak serang, tiba-tiba Tokito hilang. Lepas tu dia muncul balik dari kanan, mau tengok kanan lagi, hilang lagi, tiba-tiba muncul dari belakang, and terus tebas kepala. Macam tu. Dia mau kepada element of surprise lah, aku boleh katakan. Seterusnya adalah serpent breathing ataupun snake breathing lah. Okay, yang ni digunakan oleh snake pillar Iguro Obanai. Style bertarung daripada snake breathing ni, user dia akan bengkokkan pedang diorang tu macam ular bergerak lah. Okay, ular bergerak macam tu kan, zigzag. Macam tu style bertarung user dia. So enemy pun akan susah predict lah. Dia bukan satu laluan macam kau potong kepala kan, kau dah nampak pedang tu datang ke arah kepala kau. Okay, so kau boleh agak lah. Tapi snake breathing ni dia tak tetap serangan dia. So dia mungkin boleh kena kepala, boleh kena badan, boleh kena kaki. Jadi susah mau agak serangan daripada snake breathing ni. And total form daripada snake breathing adalah sebanyak 5 form. Form yang ke-12 pula adalah stone breathing. Stone breathing ni digunakan oleh Himeji Magyome, stone pillar. Style bertarung daripada stone breathing ni adalah dia akan fokuskan pengguna dia untuk melakukan serangan yang berat dan kuat. Kalau orang nampak weapon Himejima tu, dia pakai kapak. Okay, kapak dia tu bersambung dengan rantai, and rantai dia tu berconnect lagi dengan dia macam bola besi dekat sebelah dia. Yang itu Himejima guna sebagai weapon dia lah. Total form daripada breathing ni adalah sebanyak 5 form. Breathing yang ke-13 pula adalah moon breathing. Moon breathing ni dicipta dan digunakan oleh Upper Moon yang pertama, Kokushibo. Moon breathing ni adalah breathing yang bahaya dan kuat, sebabkan bila Kokushibo serang opponent dia akan hasilkan bulan sabit. Bentuk dia
dan panjang dia ni tidak tetap. So ada bulan sabit yang besar dan panjang, ada bulan sabit yang kecil. So dia tak tetap. And disebabkan Kokushibo ni dah hidup dengan sangat lama, dia hidup dengan beratus tahun. So dia terus menerus berlatih dengan breathing dia ni, and dia develop lagi form yang baru. Sampailah form daripada moon breathing ni adalah form yang paling banyak di antara kesemua breathing yang ada, which is 16. Ada total 16 form daripada moon breathing sendiri. Form yang paling bahaya dekat moon breathing ni adalah form yang ke-14 dan form yang ke-16. Form yang ke-14 ni actually dia adalah upgraded version dari form yang kelima. Kokushibo akan hayun pedang dia, and dia akan create macam pusaran dekat depan dia tu, mana-mana lah yang dia nak. So pusaran ni dia akan hancurkan apa-apa objek yang ada dalam radius serangan dia. And form yang ke-16 ni pula adalah di mana Kokushibo dia akan hayun pedang dia dari atas ke bawah, dan dia akan hasilkan 6 tebasan. 6 tebasan tu akan jatuh lah. Korang boleh bayang macam kena sambar petir. Macam tu serangan dia. So 6 tebasan yang jatuh tu kuat dia sampai boleh retakkan tanah. Macam tu lah kuat impact dari serangan tu. So kalau memang banyak enemy lagi dekat time tu kan, memang innalillah lah. Memang bye-bye sudah enemy tu. Sebab ada 6 kan, lagipun AOE serangan dia tu besar. Tu yang bahaya daripada form yang ke-16 ni. And yang paling last sekali, breathing yang ke-14 adalah sun breathing. Sun breathing ni diciptakan oleh Demon Slayer yang pertama, Yoriichi Tsukiguni. And user-user dia yang diketahui, of course lah Yoriichi sendiri, Kamado Tanjiro, bapa dia Kamado Tanjiro, and juga of course lah moyang-moyang Tanjiro yang terdahulu pun mesti tahu dengan sun breathing ni. So sun breathing ni dia adalah best kepada semua breathing yang ada dalam anime Kimetsu no Yaiba. Breathing yang lain tu aku tak boleh compare lah dengan sun breathing. Sebab sun breathing ni yang paling kuat. Yang lain tu cuma cabang-cabang dia. Total daripada sun breathing ni adalah sebanyak 13, and form yang paling kuat adalah form yang ke-13 lah, di mana user dia akan lakukan form yang pertama sampai ke-12 tanpa henti. Okay, bila diorang dah lakukan form pertama hingga ke-12 tu, diorang dah gunakan form yang ke-13. Form ke-13 ni pun Yoriichi cipta, tujuan dia adalah untuk membunuh Muzan. Sebab Muzan ni dia ada 12 vital core. Dia ada 7 hati dan 5 otak. So M Yoriichi ni bila dia gunakan satu form, dia akan hancurkan satu vital core Muzan. So bila dia ada gunakan 12, maksudnya dia dah hancurkan 12 lah vital core Muzan. And vital core Muzan ni dia boleh bergerak-gerak dalam tubuh dia. Dia bukan stay dalam satu tempat je. Okay, itu sahaja full list breathing yang ada dalam Kimetsu no Yaiba oleh aku. Sebelum aku habiskan video ni, aku just nak buat clarification lah. Aku ada nampak dekat video sebelum ni, aku baca dekat komen, ada orang tanya, abang ni ada YouTube sendiri kah? Okay, aku nak clarify lah, aku tiada YouTube sendiri. Aku ni just sub speaker di channel Faiz D Studio. Itu je lah aku nak bagi tahu korang. Apa-apa pun, thank you very much for watching and keep supporting Faiz D Studios. Okay? Assalamualaikum guys.